Salam sejahtera dan kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita sekali lagi dapat berjumpa secara online dan membaca firman Tuhan serta menyembahnya bersama-sama. Dengan sekelip mata sahaja, kita sudah memasuki tahun 2021 dan wabak COVID-19 ini telah berleluasa di kalangan kita genap 1 tahun. Wabak ini telah membawa banyak kesan yang buruk kepada negara kita dari segi kesihatan, ekonomi serta kehidupan seharian kita. Ramai daripada kita yang terjejas akibat wabak ini. Namun, dalam keadaan yang sebegini, kita masih mempercayai bahawa Tuhan masih lagi mengawal segala-galanya. Dan Dia sentiasa berada di samping kita dan bersedia untuk menyelamatkan kita. Pada hari ini, saya ingin menyambung perkongsian kita mengenai Nehemiah. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bab 8 buku Nehemiah. Kalau saudara-saudari masih lagi ingat pada bab 7 yang lepas, saya pernah menyebutkan bahawa buku Nehemiah boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, iaitu daripada bab 1 hingga bab 6, dia merekodkan bagaimana Nehemiah memimpin penduduk Yerusalem membina semula tembok dinding Yerusalem serta bagaimana menghadapi rintangan dan cabaran daripada musuh-musuh mereka sepanjang tempoh pembinaan itu. Namun, dengan pertolongan Tuhan, akhirnya mereka berjaya menyempurnakan projek pembinaan tersebut. Inilah adalah bahagian pertama. Bahagian kedua pula, iaitu sebenarnya bab 7 sahaja, yang merekodkan nama-nama penduduk Jerusalem mengikut puak-puak sendiri, serta imam-imam yang telah pulang daripada pembuangan. Senarai nama ini penting kerana hanya nama mereka yang tercatat dalam senarai tersebut dapat menerima hak-hak seperti tanah mereka sebagai keturunan yang benar orang Yahudi. Bahagian ketiga pula, iaitu daripada bab 8 sehingga bab 13, ia menceritakan bagaimana Nehemiah membina semula rakyat Jerusalem secara rohani. Jika kita lihat dengan lebih mendalam lagi, kita akan mendapati Tuhan memandang lebih berat daripada pembinaan semula rohani anak-anaknya daripada pembinaan tembok secara fizikal. Jangan lupa, kejatuhan negara Israel kepada Babilonia adalah disebabkan oleh kejahatan dan bagaimana mereka meninggalkan ajaran Tuhan. Inilah sebab utama kenapa orang-orang Yahudi menjadi pembuangan di negara Babilonia. Sekarang mereka telah kembali ke tanah air mereka serta berjaya membina semula tembok kota Jerusalem. Maka tibalah masanya pembinaan semula rakyat. Mari kita bersama-sama membaca bab 8 ini yang mengandungi 18 ayat sahaja. Pada bulan ke-7, orang Israel telah menetap di kota masing-masing. Pada hari pertama bulan itu, mereka semua berkumpul di Jerusalem, di lapangan dekat pintu gerbang air. Mereka minta supaya kitab Taurat diambil oleh Imam Ezra, seorang ahli dalam Taurat yang diberikan Tuhan kepada Israel melalui Musa. Oleh itu, Ezra membawa kitab itu ke hadapan semua orang yang berkumpul. Mereka terdiri daripada lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang dapat memahami kandungan kitab itu. Di lapangan itu, dekat pintu gerbang, Ezra membaca Taurat itu kepada mereka dari pagi hingga tengah hari. Dan mereka semua mendengar dengan penuh perhatian.
Ezra berdiri di atas pentas kayu yang dibina khas untuk maksud itu. Matika, Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah, dan Mesaya berdiri di sebelah kanannya. Sedangkan Bedaya, Misai, Malkia, Hasum, Haspadana, Sakaria, dan Mesulam berdiri di sebelah kirinya. Ayat yang kelima. Pentas tempat Ezra berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu, sehingga mereka dapat melihat Ezra. Sebaik sahaja Ezra membuka kitab itu, mereka semua berdiri. Ezra berkata, "Pujilah Tuhan, Allah yang agung." Semua umat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menjawab, "Amin, amin." Kemudian mereka bersujud menyembah Allah. Setelah itu, mereka berdiri di tempat masing-masing dan orang Lewi yang berikut menjelaskan Taurat itu kepada mereka. Yesua, Bani, Seribaim, Yamin, Akub, Zapetai, Hodia, Mesaya, Kelita, Azraya, Yozabat, Hanan, dan Pelaya. Mereka menterjemahkan Taurat Allah itu bahagian demi bahagian dan menghuraikannya supaya rakyat mengerti. Apabila rakyat mendengar pembacaan Taurat itu, mereka begitu terharu sehingga mereka menangis. Oleh itu, Gubernur Nehemia dan Imam Ezra, ahli Taurat itu, dan orang Lewi yang sedang menghuraikan Taurat itu memberitahu rakyat, "Hari ini hari yang khas untuk Tuhan, Allah kamu. Oleh itu, janganlah bersedih atau menangis." Ayat yang ke-10. Pulanglah dan adakanlah jamuan makan. Bahagikanlah makanan dan wain kamu kepada mereka yang kekurangan. Hari ini hari yang khas bagi Tuhan kita. Oleh itu, janganlah berduka cita. Kesukaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu akan menguatkan kamu. Orang Lewi berjalan ke sana sini untuk menenangkan rakyat dan berkata berulang kali, "Janganlah berduka cita pada hari yang khas ini." Kemudian, semua orang itu pulang. Mereka makan dan minum sambil bersuka cita, serta membahagikan makanan kepada orang lain, kerana mereka faham akan makna pembacaan yang didengar mereka itu. Ayat yang ke-13. Keesokan harinya, para pemimpin puak, para imam dan orang Lewi pergi kepada Ezra untuk mempelajari ajaran Taurat. Mereka mendapati bahawa dalam Taurat yang diberikan Tuhan dengan pengantaraan Musa, Tuhan menyuruh umat Islam tinggal di dalam pondok-pondok sementara apabila mereka merayakan perayaan pondok Taurat. Oleh itu, mereka mengumumkan perintah berikut. Kemungkinan besar artinya. Oleh itu, mereka mengumumkan perintah berikut. Naskah Ibrani dan juga perintah berikut harus diumumkan di seluruh Yerusalem, di kota-kota lain dan di pekan-pekan. Pergilah ke bukit-bukit dan ambillah tahan-tahan pokok pain, pokok zaitun, pokok kemunting, pokok kurma dan pokok-pokok lain. Lalu buatlah pondok menurut peraturan yang tertulis di dalam Taurat. Ayat yang ke-16. Kemudian rakyat pun pergi mengambil tahan-tahan dan membina bontok-bontok di atas bumbung rata mereka, di halaman rumah Tuhan, dan di padang dekat pintu gerbang Ai, dan di padang dekat pintu gerbang Efraim. Semua orang yang sudah kembali dari pembuangan membuat pondok dan tinggal di situ. Inilah kali pertama hal itu dilakukan sejak zaman Yosua anak Nun. Mereka semua gembira dan bahagia. Ayat yang ke-18. Tiap-tiap hari, dari hari pertama perayaan itu sehingga hari terakhir, Ezra membaca sebahagian daripada Taurat Allah kepada mereka. Mereka merayakan perayaan itu selama 7 hari dan pada hari ke-8 mereka mengadakan upacara penutup menurut peraturan Taurat.
Di sini kita akan mempelajari beberapa nama baru yang penting dalam bab ini. Mula-mula, tahukah apa itu Kitab Taurat? Kitab Taurat adalah merupakan ayat Arabik untuk Torah yang mana telah ditulis oleh Nabi Musa. Dalam Alkitab kita sekarang ini, ia merupakan 5 buku pertama di Perjanjian Lama, iaitu buku Kejadian, buku Keluaran, buku Imamat, buku Bilangan dan buku Ulangan. Kelima-lima buah buku ini merupakan kitab yang paling penting kepada orang-orang Yahudi. Jadi inilah Kitab Taurat. Kemudian kita juga pula akan mengetahui siapakah itu Imam Ezra. Imam Ezra ini sebenarnya merupakan pemimpin yang telah mengetuai rombongan kepulangan yang kedua dari pembuangan. Rombongan pertama dan yang terbesar diketuai oleh Zerubbabel. Rombongan yang kedua diketuai oleh Ezra. Dan rombongan ketiga barulah diketuai oleh Nehemiah. Rombongan Ezra adalah lebih kurang 12 tahun lebih awal daripada rombongan Nehemiah. Ia merupakan seorang imam yang disanjung tinggi pada era Nehemiah. Sebenarnya buku Ezra yang terdapat di hadapan buku Nehemiah ini merupakan buku yang ditulis oleh Imam Ezra. Jadi di sini pada mula bab 8, kita mendapati Nehemiah telah menjemput Ezra untuk mengetuai satu perhimpunan di mana kitab Taurat dibaca di hadapan semua lelaki, perempuan serta kanak-kanak yang dapat memahami kandungan kitab. Kita akan sama-sama mempelajari bagaimana pembacaan ayat-ayat Tuhan telah mulai mengubah kehidupan rakyat Jerusalem. Yang pertamanya, kita melihat bagaimana sikap mereka terhadap ayat Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7, apabila Ezra berkata, "Pujilah Tuhan Allah yang agung." Semua umat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menjawab, "Amin, amin." Kemudian mereka bersujud menyembah Tuhan. Setelah itu mereka berdiri di tempat masing-masing. Mereka begitu taat kepada ayat-ayat Tuhan. Apabila kita mendengar atau membaca ayat-ayat Tuhan, apakah sifat kita? Adakah kita mempunyai sikap yang taat kepada ayat-ayat Tuhan seperti rakyat Jerusalem ini? Ataupun kita berasa tidak mengapa sahaja? Adakah kita mengantuk atau bercakap-cakap atau memainkan telefon kita semasa ayat-ayat Tuhan dibacakan? Sikap kedua yang kita pelajari dari penduduk Jerusalem ialah kedahagaan mereka terhadap ayat Tuhan. Dalam ayat ketiga, mereka mendengar dengan penuh perhatian, dan dalam ayat yang ke-18, mereka mendengar dengan Imam Ezra membaca Taurat Allah selama 7 hari berturut-turut. Pada zaman Nehemiah, tidak ramai orang yang betul-betul tahu membaca. Kebanyakan orang cuma mengetahui ayat Tuhan daripada mendengar. Sudah lama mereka tidak mendapat peluang mendengar firman Tuhan kerana menjadi pembuangan di negara lain. Kini, apabila mereka mendapat peluang untuk mendengar firman Tuhan, mereka begitu dahagakan sekali. Hari ini kalau kita bandingkan dengan mereka, kita sentiasa mendapat peluang untuk membaca dan ataupun dengan senang kita berpeluang mendengar firman Tuhan melalui YouTube. Tetapi adakah hati kita betul-betul
dahagakan kepada ajaran Tuhan. Tuhan meneliti dan mengetahui setiap hati kita. Saya berharap setiap orang di sini betul-betul dahagakan kepada ajaran Tuhan. Dan bukan kerana kita dipaksa untuk mendengarnya. Rakyat Jerusalem mempunyai sikap yang taat serta dahagakan kepada ayat Tuhan. Ia mendatangkan kesan-kesan yang besar kerana ayat Tuhan adalah penuh dengan kuasa. Kesan pertama yang dapat kita lihat ialah mereka sedar bahawa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Kitab Taurat dari Musa telah menerangkan dengan teliti segala ajaran serta peraturan yang perlu mereka patuhi. Sudah sekian lama ajaran-ajaran Tuhan ini tidak dibaca sehingga mereka terlupa ataupun mereka jahil atas ajaran Tuhan. Tidak hairanlah mereka telah menyimpang dalam kehidupan mereka. Ayat Tuhan ini adalah seperti cermin yang dicatatkan dalam buku Yakobus. Ia akan membayangkan kelakuan kita dengan jelas. Kita tidak sedar bahawa badan kita atau muka kita sudah kotor kalau kita tidak melihat diri kita di hadapan cermin. Sama juga dengan ayat Tuhan. Kalau kita tidak sedar bahawa kelakuan kita sudah tersesat dan berdosa sekiranya kita tidak membaca firman Tuhan. Jadi, kita haruslah membaca firman Tuhan setiap hari supaya ia dapat menolong kita memeriksa kelakuan serta fikiran kita. Kesan kedua yang dapat kita lihat apabila rakyat dahagakan kepada ayat Tuhan ialah mereka terharu, menangis dan bertaubat. Mereka bukan sahaja sedar bahawa mereka sudah berdosa, tetapi mereka juga ingin bertaubat di hadapan Tuhan. Mereka sambil mendengar ajaran Tuhan sambil menangis. Sehingga Ezra dan orang Lewi menenangkan mereka berulang kali. Ini menunjukkan mereka benar-benar ingin bertaubat dan ingin menerima ampunan daripada Tuhan sendiri atas kesalahan mereka. Saya berdoa agar hati kita adalah juga begitu lembut apabila mendengar ayat Tuhan. Dan ayat Tuhan didaburkan ke dalam hati kita. Hati kita akan subur dan berbuah banyak. Dalam ayat ke-13 yang seterusnya, kita juga mendapati kesan yang ketiga, iaitu mereka ingin lebih mempelajari ajaran Tuhan. Ia berbunyi sebegini. Pada keesokan harinya, para pemimpin puak, para imam dan orang Lewi pergi kepada Ezra untuk mempelajari ajaran Tuhan. Di sini kita mengetahui bahawa pemimpin-pemimpin juga turut berubah dan dahagakan kepada ajaran Tuhan. Akhir sekali, kesan-kesan ini telah membawa kegembiraan dan bahagia kepada rakyat Jerusalem. Ayat ke-12 berbunyi sebegini. Mereka makan dan minum sambil bersukacita serta membahagikan makanan kepada orang lain kerana mereka faham akan makna pembacaan yang didengar mereka itu. Jangan salah baca ya. Mereka bersukacita bukan kerana mereka dapat makan dan minum. Mereka bersukacita kerana mereka sudah faham akan makna pembacaan firman Tuhan. Pernahkah anda berasa bersukacita kerana perasaan kedahagaan telah dipenuhi apabila faham akan makna firman Tuhan? Kepenuhan ini mengatasi segala makan minum yang kita rasakan. Tuhan turut memberkati mereka
kerana mereka menuruti ajaran Tuhan. Dalam ayat ke-10, mereka dikesa untuk berkongsi makanan dan wain dengan orang yang kekurangan. Dalam ayat yang ke-12, mereka terus mengikuti ajaran Tuhan itu dengan membahagikan makanan kepada orang lain. Kegembiraan itu, iaitu salah satu berkat daripada Tuhan, akan dapat dinikmati oleh anak-anak Tuhan sekiranya kita mempraktiskan apa yang diajar oleh Tuhan. Hati kita tentu akan berasa sukacita. Pada kesimpulannya, apabila kita taat dan dahaga kepada ajaran Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita satu hati yang peka dan lembut terhadap ajarannya. Tuhan juga akan memberkati setiap orang yang melakukan ajarannya. Sekian, terima kasih.